Nama saya Muhammad Jalal bin Musa. Nama saya Nur Izzati binti Anwar. Nama saya Nur Ilah binti Haslizan. Nama saya Wani Syafura binti Wa Abdullah. Pada 2019, kita telah dikejutkan dengan satu lagi virus baru dari kumpulan coronavirus atau lebih spesifiknya COVID-19. Disebabkan COVID-19 berlaku secara tiba-tiba, pelbagai kesan buruk yang berlaku terutamanya kepada kesihatan mental masyarakat kita. Pada video kali ini, kita akan mengupas tentang faktor yang menyumbang kepada masalah mental masyarakat, contoh kes yang berlaku, kesan dan juga langkah yang boleh diambil untuk membendung masalah kesihatan mental. Faktor yang pertama ialah kejatuhan ekonomi di negara kita. Ramai di antara kita telah diberhentikan kerja secara tiba-tiba untuk mengurangkan kos sebuah syarikat. Hal ini telah mendorong mereka untuk mengalami tekanan perasaan akibat daripada hilang punca pendapatan. Faktor yang kedua ialah kesihatan mental tidak mengenal usia. Hal ini merujuk kepada golongan yang sudah berumur, golongan yang sedang bekerja mahupun yang sedang belajar. Faktor yang ketiga adalah perasaan sedih, gelisah, murung yang menyelubungi diri. Akibat daripada COVID-19, ramai yang tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang kehilangan orang tersayang disebabkan virus ini. Hal ini telah mengakibatkan perasaan sedih, murung dan akhirnya perasaan itu bertukar kepada tekanan perasaan. Faktor yang keempat ialah perubahan sistem pendidikan yang tidak teratur dan sistematik. Seperti yang kita dapat lihat, ekoran wabak pandemik COVID-19 ini ianya telah sedikit sebanyak mengganggu sistem pendidikan di Malaysia sama ada di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Sektor pendidikan ini telah ditutup buat tempoh masa yang ditetapkan untuk mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19 di dalam kalangan guru-guru dan pelajar-pelajar. Kemudian, ianya akan dibuka semula setelah kes COVID kembali reda. Namun, apabila kes COVID-19 di Malaysia ini semakin meningkat, maka sekolah dan institusi pengajian tinggi terpaksa ditutup kembali. Jadi disebabkan oleh hal ini, ianya telah sedikit sebanyak memberi tekanan kepada ibu bapa, guru-guru dan pelajar itu sendiri, di mana ibu bapa perlu menyediakan peralatan yang sesuai seperti kemudahan internet dan juga gadget bagi anak-anak menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Ibu bapa juga perlu memantau anak mereka dari semasa ke semasa sepanjang anak-anak ini menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Guru-guru pula perlu mahir dalam teknologi supaya proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ini berjalan dengan lancar. Dan untuk pelajar-pelajar, mereka akan mengambil masa untuk menyesuaikan diri ketika belajar secara di dalam talian kerana mereka telah terbiasa belajar secara bersemuka sebelum ini. Jadi disebabkan oleh faktor-faktor sebegini, ianya secara tidak langsung memberi tekanan dan memberi gangguan kepada kesihatan mental guru-guru, pelajar dan juga ibu bapa. Faktor yang kelima ialah bebanan kerja yang melampau. Bebanan kerja yang melampau ini melibatkan petugas barisan hadapan, terutama sekali di dalam kalangan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, mereka perlu berhadapan dengan pesakit-pesakit COVID-19 yang semakin meningkat setiap hari. Disebabkan oleh hal ini, mereka mengalami keletihan yang melampau akibat daripada rehat yang tidak mencukupi. Mereka juga tidak berupaya untuk bertemu dengan keluarga tercinta demi tuntutan tugas bagi menguruskan pesakit COVID-19. Jika kita lihat bahawa pandemik COVID-19 ini telah melanda Malaysia dan seluruh dunia lebih daripada setahun. Jadi sepanjang tempoh itu, mereka perlu berhadapan dengan tuntutan tugas yang lebih daripada kebiasaan mereka. Jadi disebabkan oleh faktor-faktor ini, ianya telah memberi tekanan kepada petugas barisan hadapan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kes yang pertama berlaku di negara kita. Seorang lelaki dibuang kerja, menipu isterinya mengatakan beliau masih bekerja, namun sebaliknya beliau sudah dibuang pekerjaan. Beliau mengalami tekanan perasaan kerana dibuang kerja tanpa sebarang notis. Kes kedua berlaku di Puchong Selangor. Seorang juruterbang dibuang kerja bertindak membunuh diri kerana mengalami tekanan perasaan. Tiada pendapatan, hutang yang banyak mendorong tindakan drastik.
terdapat beberapa kesan pandemik COVID-19 ini terhadap kesihatan mental masyarakat kita. Antaranya ialah dapat menimbulkan kegelisahan yang melampau. Contohnya, merasa bimbang yang melampau akan keselamatan diri sendiri dan merasakan kesihatan diri telah terjejas. Selain itu, para petugas barisan hadapan juga turut tertekan akibat kes COVID-19 yang semakin meningkat, kekurangan masa berehat dan bimbang akan keadaan kesihatan ahli keluarga mereka. Selain itu, ramai juga masyarakat kita turut tertekan akibat kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan mereka dan juga wang simpanan mereka semakin merosot. Para pelajar juga turut terkesan dengan isu ini kerana mereka terpaksa menghadapi norma dan kaedah pembelajaran yang baharu, tidak dapat menjalani aktiviti rutin yang digemari, masalah kewangan, tekanan tugasan yang banyak dan lain-lain. Bagi mengatasi isu ini daripada terus berlaku, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. Antaranya ialah pihak kerajaan perlu menyediakan perkhidmatan kesihatan mental kepada individu yang lebih memerlukan. Seterusnya, masyarakat perlu mengenal pasti punca kebimbangan dengan memastikan penyaluran maklumat adalah tepat. Rakyat disarankan untuk melakukan penjagaan diri dengan baik seperti menjaga makan dan tidur, amalkan teknik relaksasi dan meneruskan rutin harian seperti biasa. Bagi mengelakkan rasa sunyi semasa kuarantin, keraplah berhubung dengan ahli keluarga dan rakan-rakan secara atas talian ataupun media sosial. Selain itu, masyarakat haruslah peka terhadap individu yang memerlukan sokongan dari segi mental, misalnya mendengar luahan perasaan ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Pihak kerajaan juga perlu memberi sokongan dan bantuan dari segi kewangan bagi membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat kita. Akhir sekali, bagi pelajar pula, kerajaan dan pengurusan IPT perlu memainkan peranan seperti membiayai kebajikan pelajar dengan secukupnya supaya dapat meringankan sedikit bebanan kewangan mereka. Kesimpulannya, jika kita lihat survei yang telah kami lakukan melalui Google Form, masalah gangguan kesihatan mental ini sememangnya mempunyai berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang telah melanda di Malaysia dan juga seluruh dunia. Tanpa kita sedari bahawa pandemik COVID-19 ini telah menjadi salah satu faktor berlakunya masyarakat itu mengalami tekanan dari segi mental dan bahkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun lebih dikenali sebagai WHO juga telah memberi amaran keras kepada seluruh dunia bahawa kita perlu berdepan dengan masalah mental secara besar-besaran susulan daripada wabak COVID-19 ini. Jadi jika kita lihat bahawa isu kesihatan mental ini bukanlah satu perkara yang boleh dibawa main, kita sebagai masyarakat perlu cakna dan kita tidak boleh memandang enteng berkaitan dengan masalah ini. Kerana bermula daripada kesihatan mental ianya boleh menjadi isu-isu yang besar yang lain seperti bunuh diri dan sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat kita perlu sedar, kita perlu ambil tahu berkaitan dengan isu ini supaya kita dapat mencegah, dan kita selalu mendengar istilah lebih baik mencegah daripada merawat.